Cumanya kita cuba habiskan dalam masa setengah jam lah, insyaAllah. Kalau tak boleh habis, kita sambung kuliah akan datang. Di sudut sanad hadis, kesahihan hadis, ulama khilaf tentang hadis ini. Di sudut sanad dia tu ulama khilaf. Ada ulama kata, bila saya kata ulama ni maksudnya ulama hadis lah, bukan kita, bukan ustaz-ustaz tak, ni ulama hadis macam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ahmad dan lain-lain. Baik, di kalangan ulama-ulama hadis mereka khilaf tentang satu perawi yang bernama Syahar bin Hawsab. Jadi Syahar bin Hawsab ni di kalangan ulama hadis khilaf. Ada yang katakan hasan, ada yang katakan dhaif, ada yang kata di antara hasan dengan dhaif. Di antara yang kata hasan ialah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Yang kata dhaif ialah Imam Al-Baihaqi. Mana ulama besar-besar semua kan. Yang kata duduk tengah-tengah tu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia kata saduq ni memberi makna hasan kan. Tapi dia kata ujung tu dia kata ada sikit keraguan. Maknanya dia tu hasan tapi mungkin masa ada kan perawi-perawi hadis bila ujung-ujung umur dia tu dia jadi pelupa kan. Ada kes-kes yang macam itu. Baik. Tapi kalau kita lihat di sudut yang lain, dalam hadis ini dia mengandungi banyak ayat-ayat Al-Quran. Dalam hadis ni bila kita baca nanti Rasulullah sebut ayat-ayat Al-Quran. Jadi di sudut itu kita dapat lihat kemungkinan besar hadis ini menjadi suatu sumber untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang disebut dalam hadis ini. Satu. Dan bila sebut dalam hadis ini ada Al-Quran, Al-Quran itu sendiri adalah mutawatir. Maknanya memang strong lah kan. Jadi makna cerita ni kita boleh ambil pedoman. Terutamanya bila disebut dengan ayat Al-Quran, kita kena beriman lah, tak boleh tolak. Baik. Jadi cerita ni tentang keadaan dalam neraka, khususnya tentang makanan ahli neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata yulqa ala ahli an-nar al-ju' fayadilu ma hum fihi min al-'adab. Kata Rasulullah, akan dicampakkan ke atas ahli neraka itu al-ju', sifat lapar. Kata Rasulullah, salah satu daripada bentuk seksaan bagi ahli neraka ni tuan-tuan, Allah bagi dia sentiasa lapar 24 jam tanpa berhenti lapar. Baik, 24 jam rasa lapar, rasa dahaga yang tak terhingga, tak berhenti-henti. Baik, kemudian Rasulullah kata, bila Rasulullah kata orang dalam neraka ni Allah campakkan sifat lapar, maka dia kata fayadilu ma hum fihi minal azab. Dia kata lapar-lapar tadi maka sebanding atau setara ma hum fihi minal azab, sama seperti saya guna kata sebanding lah, setara lah, setara dengan apa yang mereka alami padanya daripada azab seksa yang lain. Maknanya lapar tu kalau nak banding setara dengan bentuk-bentuk azab lain dalam neraka. Dan kita faham azab neraka ni berat tuan-tuan. Lapar tu sendiri maknanya Rasulullah kata bukan lapar macam kita ni, lapar puasa tunggu nak buka puasa, tak, ataupun lapar 3 hari, tidak. Tapi lapar dia sebanding dengan bentuk-bentuk azab yang lain. Kalau kita nak banding, apa dia antara bentuk-bentuk azab yang lain? Banyak. Antaranya Rasulullah sebut dalam hadis yang riwayat Imam Tirmizi juga, satu bentuk tu Rasulullah kata orang dalam neraka ni akan dijiuh atas kepala dia dengan al-hamim, air panas. Azab tu. Okey.
Dalam hadis riwayat Tirmizi ni dia kata bila dijiruh atas kepala dia tu air panas yang bernama Al-Hamim, hancur tengkorak dia. Hancur tengkorak kepala ni kak, menjerit lah tuan-tuan, tak berhenti, sakit sangat. Kita kena api rokok pun menjerit kan, ataupun kena pisau sikit pun sakit, terkepit pintu sakit, tu sikit tuan-tuan. Ini tengkorak hancur. Kemudian cerita pasal Al-Hamim, kita nak banding dengan lapar tadi. Lepas hancur tengkorak, air yang dijiruh atas kepala ni turun melalui tubuh dia, memakan habis anggota tubuh dia tu. Bila sampai ke perut, hancur lebur anggota-anggota organ-organ dalam perut. Usus dia hancur, usus besar dia hancur, perut dia hancur, hati dia hancur, limpa dia hancur. Tuan-tuan tahu, bila dah hancur jadi cair tu kan, dia keluar kat mana tuan-tuan dalam hadis tersebut? Keluar kat tapak kaki. Dia tak keluar, maknanya seluruh hancur tu sampai ke tulang hancur. Boleh bayang bagaimana sakitnya keadaan itu. Dalam hadis yang lain pula disebut pasal Al-Muhli, pun juga hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Al-Muhli ni ulama kata macam hampas minyak, macam minyak tar. Hampas minyak macam minyak tar. Jadi orang dalam neraka ni tuan-tuan, antaranya bila sampai masa dia dahaga sangat, menjerit-jerit dahaga, minta tolong air, maka malaikat buat mari sejenis minuman, nama dia Al-Muhli. Al-Muhli ni teruk busuknya. Kalau kita nak kata hampas minyak ni, yang kita boleh bayang macam minyak tar buat jalan ni kan, warna hitam ni kan, tapi teruk lagi tuan-tuan, teruk lagi. Jadi dalam hadis tersebut, bila hampir saja dengan muka orang yang dahaga tadi, belum minum lagi, dah gugur kulit muka dengan daging-daging dia. Iaitu bentuk-bentuk seksa, ya Allah, bentuk-bentuk seksa yang ada dalam neraka. Bahkan dalam neraka ni tak ada benda yang sedap. Bernafas tu azab, melihat tu azab, mendengar tu azab, siapa pecah gengendang-gengendang telinga, melihat pula siapa pecah anak-anak mata. Maknanya tak ada benda, duduk azab, bernafas azab, bunyi azab. Allahu Rabbi. Jadi hadis ni sebut yulqa ala ahlin nar al-ju', akan dicampak ke atas penghuni neraka tu sifat lapar. Dan lapar dia ni kata Rasulullah, fayadilu ma hum fihi minal azab, sebanding dengan bentuk-bentuk azab yang lain. Mana lapar dia boleh dah kita kata sakit lapar tu macam jiruh air panas atas kepala. Sakit lapar tu seperti didekatkan Al-Muhli dengan muka sampai gugur kulit-kulit muka. Allah Rabbi. Kita baca lagi. Hadis ni bersambung. Fayastaghithuna fayughasuna bi ta'amin min dari'. Maka minta tolong mereka itu. Fayughasun, maka ditolong mereka bi ta'amin, dengan makanan min dari', daripada dari'. Jadi bila lapar tu azab, sakit, minta tolong, minta, maka ditolong mereka itu dengan satu makanan, nama dia dari'. Jadi tuan-tuan boleh baca hal dari' ni pun disebut dalam Al-Quran, surah Al-Ghashiyah ayat nombor 7, nombor 6, nombor 7. Jadi bagi dari'. Dari' ni apa tuan-tuan? Dari' ni ialah pohon yang berduri. Lapar, malaikat hidangkan pada dia pohon yang berduri. Pada batang dia, pada rantai dia penuh dengan duri tajam yang bisa. Bukan tajam saja, bisa. Lepas tu hadis ni sambung lagi. La yusminu wa la yughni min ju'.
Kalau tuan-tuan perasan, ayat yang disebut dalam hadis ni juga ayat Al-Quran sebenarnya, surah Al-Ghashiyah, ayat nombor 7. Maksud ayat tadi, la yusminu wa la yughni min ju', tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan daripada lapar. Dari' itu tak ada manfaat apa, tak ada khasiat apa, melainkan lagi menyakitkan. Lapar tak hilang, dahaga tak hilang. Hadis ni bersambung. Fayastaghithuna bi ta'am, maka minta tolong mereka dengan makanan. Jadi nak ceritanya keadaan minta tolong makanan ni adalah satu bentuk azab yang berlaku kepada ahli neraka, dan benda tu sangat teruk. Jadi bila minta tolong, hadis ini bersambung, fayughathuna bi ta'amin min ghussah. Saya ulang balik, fayughathuna bi ta'amin dhi ghussah, maka ditolong akan mereka dengan makanan dhi ghussah, yang menyebabkan ghussah ni macam lekat, macam kita lekat tulang. Tapi maksud di sini lekat tulang ni, tulang tu masuk dia lekat, tapi ni baru letak lekat. Maknanya dhari' tadi bila dia makan, dia lekat sampai ke bawah. Boleh bayar sakit, sebab dia bukan hanya tajam, dia bisa. Kalau tuan-tuan nak tengok lebih lagi huraian tentang dhari' ni, tuan-tuan boleh buka tafsir Ibnu Katsir, tuju kepada surah Al-Ghashiyah ayat ke-6 dan ke-7. Makna dia lekat. Nampak tak azab? Dah lah lapar, makan bukan duri tulang ikan kembung yang kita makan tu, tak, duri dia tajam, lekat, bisa pula tu, lepas bisa menanah pula tu. Allahu Rabbi. Ini keadaan orang yang lapar dalam neraka. Hadis ni bersambung. Fayadhkuruna annahum kanu yujizuna al-ghasasa fid dunya bisyarab. Hadis ni kata fayadhkurun, maka ingat mereka, annahum, bahawa mereka, kanu yujizuna al-ghasasa fid dunya bisyarab. Dia teringat sambil-sambil duduk dalam neraka ni, dia teringat benda yang berlaku kat dunia. Dia teringat apa tuan-tuan? Bila lekat dia minta air. Bila lekat minta air. Bila lekat minta air. Pakat minta air tuan-tuan. Fayastaghisuna bisyarab, pakat minta tolong air. Tolonglah, nak air, lekat ni, sakit ni, dah lah lapar, sakit lagi. Hadis ni bersambung. Fayurfa'u ilaihimul hamim. Allahu Rabbi. Tadi saya baru cerita pasal hamim. Dia bagi hamim tuan-tuan. Al-hamim ni macam saya kata tadi, dalam, kalau tuan-tuan ada kitab Bahrul Madhi ni atau kitab apa ni Jami' At-Tirmidzi, boleh buka dalam bab apa ni sifat-sifat neraka, ada satu cerita tentang hamim. Hamim ni berat. Macam saya sebut tadi lah, jiru atas kepala, hancur luluh habis semua sekali. Dia bagi hamim, fayarfa'u ilaihimul hamim, maka diangkat, dihidangkan al-hamim bikalali bil hadid, dengan cangkuk-cangkuk besi. Mana hadis ni cerita bayangan dia tu, orang neraka ni ramai, bilion barangkali. Lepas tu tengah nak kena seksa, lapar, minta air sebab lekat. Okey, lepas tu al-hamim dibagi pada mereka dengan guna cangkuk-cangkuk besi. Boleh jadi ada kan, kalau tengok cerita-cerita jenis barbarian sikit, dia ada cangkuk, lepas tu ada mangkuk besi, barangkali lah, kita tak boleh bayar. Dalam tu pula ada hamim, pergi kepada sebab benda ni bukan seorang, ni ramai. Maknanya cangkuk-cangkuk tu dibawa, dihidang pada semua ahli neraka yang kata lapar tadi. Allahu Rabbi. Sebelum hadis ni cerita lanjut tentang al-hamim, kita boleh bayang dah, sebab saya sebut tadi al-hamim tu teruk. Hadis ni bersambung.
Fa'idha danat min wujuhihim sawas wujuhahum, maka dia hampir ia daripada muka-muka mereka, masak muka mereka. Belum lagi nak bagi minum, dengan cangkuk, dengan mangkuk besi dia tu dalam tu adalah hamim, pergilah bawa kepada orang yang lapar tadi, yang lekat tadi, minta air. Belum minum tu dah masak kulit muka. Bila masak menjeritlah tuan-tuan. Jadi boleh bayang keadaan neraka tu, menjerit sana, menjerit sini, sakit sana, sakit sini, belum mati tak ada dah. Tidak ada mati dan tidak ada pengsan. Tu yang berat tu tuan-tuan. Jadi sebelum kita baca lanjut ni pun, kalau kita tengok penjelasan Nabi Muhammad SAW keadaan neraka ni, sepatutnya tak ada orang nak buat jahat. Tak ada orang nak ambil rasuah. Tak ada orang nak buat khianat. Tak ada orang nak ambil tanah orang. Tapi oleh kerana kita ni tenggelam di keseronokan dunia. Dunia bukan salah ambil dunia, tak salah sama sekali. Tapi masalahnya bila kita hanyut dengan dunia, bukan kita lah, orang lain. Bila dia hanyut dengan dunia, dia tak teringat amaran-amaran. Dia tak ingat. Hadis ni bersambung. Fa'idha dakhala butunahum qatta'at ma fi butunihim. Nabi kata tentang al-hamim tadi, fa'idha dakhalat, bila dia masuk butunahum, dalam perut, qatta'at maknanya terputus kat perut dia. Allahu Rabbi. Menjerit lagi. Maknanya tak sudah tuan-tuan. Keadaan teruk tu tak sudah dalam neraka. Tak sudah tuan-tuan. Tak berhenti. Kita ni kalau kat dunia ni demam, ambil Panadol, dengan izin Allah sihat. Okey. Katakanlah aksiden, patah kaki, sakit, pergi hospital, doktor injek ubat tahan sakit, hilang. Paling-paling teruk sangat bagi ubat tidur, hilang. Tapi tak ada benda-benda tu tuan-tuan. Sakit ni berterusan, Allah tak reti nak bayar. Itu sebab kalau kita lihat kitab lain, macam kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi, dia kata kita kena baca benda-benda gini ni. Kena baca. Sebab bila kita baca, sekurang-kurangnya dia mengingatkan kita untuk jadi baik. Baik, betul-betul baik. Jadi hadis tadi kata, masuk dalam perut, terpotong-potong organ dalam perut mereka. Hadis ni bersambung. Fayaqulun, maka pakak dia bercakaplah sama ahli neraka tadi. Ud'u khazanata jahannam. Panggillah kamu akan khadam neraka jahanam. Dah sakit sangat ni, sakit. Mari kita pakak panggil khadam, penjaga jahanam ni. Penjaga jahanam. Mana panggil tu nak minta, nak bercakap lah ni. Nak bercakap lah ni. Sekurang-kurangnya boleh kurang ke, berhenti sekejap ke. Itu hasrat mereka dah. Fayaqulun, namun mereka membaca pada mereka. Dia panggil ahli neraka sakit itu, pakak-pakak panggil khadam-khadam yang atau penjaga-penjaga neraka yang tukang bagi air panas, yang tukang seksa, panggil. Bila panggil tu kira-kiranya nak negotiate lah, sekurang-kurangnya bagi relax ke sekejap. Tak relax ni, langsung tak relax ni, dengan tekanannya, tekanan tinggi tuan-tuan. Kalau kita fikir, apa tekanan yang kita pernah rasa kat dunia ni yang paling teruk sekali tekanan yang kita terima? Tekanan isteri kita nak bersalin. Tu tak ada benda tuan-tuan. Kadang-kadang ada juga isteri bersalin dalam bilik ni, dia baca surat khabar je, tak ada benda. Kawan mari tanya, macam mana bini aku? Tu sikit lagi okey tu. Tak ada tekanan. Ya. Tekanan katakanlah hutang, tak boleh nak bayar, tak ada benda tu, sikit aja sebenarnya. Walaupun ada orang hutang teruk sampai bunuh diri, ada.
Tapi tekanan yang berlaku ni terlalu teruk sampai kalau misal kata otak tu boleh pecah, dia pecah. Akibat daripada bentuk-bentuk penyiksaan. Tekanan teramat tinggi. Dia punya pressure, dia punya serangan psikologi dia dahsyat. Dahsyat sangat. Kita pernah dengar kan orang tentera kena tangkap oleh lawan dia kena psycho kan, macam-macam dah. Kita pernah tengok cerita-cerita orang putih kan yang kena psycho kan, letak atas ais, terbaring atas ais, lepas tu kena tarik kuku. Pernah tengok tak cerita-cerita Rambo dulu kan, masa kita budak-budak dah kan, dia nak seksa, nakkan maklumat ni, cabut kuku, potong jari, cabut telinga, potong hidung, macam-macam. Tapi tak langsung tak boleh nak banding dengan tekanan dalam neraka. Jadi bila panggil khadam neraka tadi, rupa-rupanya khadam neraka tu baca ayat Quran ke dia, tuan-tuan. Ayat ni yang saya nak baca. Ayat mana yang khadam neraka tu baca kepada orang-orang yang panggil dia konon-kononnya nak minta tolong, nak negotiate, sakit sangat ni? Surah Ghafir ayat 50. Surah Ghafir ni surah yang ke-40. Ya. Surah yang ke-40 tapi ayat dia ayat 50. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya baca slow-slow satu-satu. Satu perkataan biar kita masuk dalam hati. Ni tengah sakit ni, tengah negotiate, tengah panggil khadam ni. Maka khadam tu kata, alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kata apa ni, khadam tadi dia baca ayat tu kata apa? Alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, tidakkah ada datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Nampak? Jadi benda-benda macam ni lagilah sakit perut nak dengar. Lagi teruk. Apakah tidak mari dulu rasul-rasul ceritakan kepada kamu keterangan-keterangan, hok kata ini boleh, ini tak boleh, ini halal, ini haram, jangan buat tu, kena buat ni, jangan sakiti orang lain, akidah kamu kena bersih, elakkan syirik. Tak ada ke rasul kamu datang bagi tahu benda-benda yang macam tu? Sebab mereka yang kena-kena ni sebab kes-kes tu lah. Benda haram pergi telan, Allah suruh dia tak buat, Allah larang dia buat, semua terbalik dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata khadam tu, dulu tak mari ke rasul-rasul bagi tahu kepada kamu mana betul mana salah? Bala, mari. Mari pun berkali sebut mari tu dalam keadaan menangis dah, tuan-tuan. Teruk tahu dah malaikat khadam ni nak buat apa ni. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kata Allah, lepas dia kata benar tu, maka ni ulasan Allah lah. Tak, sebelum ulasan Allah ni dia kata fad'u, kata penjaga jahanam, mintalah kamu wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kata Allah pula, tidaklah orang-orang kafir itu minta orang-orang kafir itu kecuali dalam kesesatan ataupun sia-sia. Ulasan Allah tu lepas apa ni, kata khadam neraka jahanam tu, kamu mintalah. Tapi lepas tu Allah kata tak ada apa yang mereka minta kecuali sia-sia, tuan-tuan. Sia-sia. Bahkan lebih sakit lagi, lebih teruk lagi perasaan dia tu. Allahu Rabbi. Hadis ni bersambung. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulun ud'u malikan fayaqul. Maka kata Rasulullah, mereka berkata sama mereka, ud'u malikan, mohonlah kepada Malik. Maknanya tadi tanya kepada khadam-khadam ni nak jumpa ketua neraka, nama dia malaikat Malik, nak jumpa malaikat Malik.
Maknanya terdesak sangat dia tuan-tuan. Terdesak sangat dah ni. Kemudian hadis ni bersambung. Rasulullah baca satu ayat daripada surah Az-Zukhruf ayat 77. Lepas minta daripada malaikat Malik tadi, dah teruk sangat-sangat tu, ayat tu berbunyi, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, biar dihukum, bunuh saja atas kami oleh Tuhanmu. Makna dia minta mati dengan malaikat Malik. Matilah, biar matilah kita orang ni semua, matilah, tak tahan ni. Qala fayujibuhum, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab akan mereka itu dalam surah Az-Zukhruf juga, innakum makithun, bahawasanya kamu tinggal kekal dalam ni, kamu tak boleh mati, kamu duduk macam ni lah. Ferah lagi. Allahu Rabbi, maknanya teruk lah tuan-tuan, neraka ni teruk. Hadis ni bersambung. Qala al-A'mash, berkata al-A'mash, maknanya seorang, al-A'mash ni saya tak pasti sahabat ke tabi'in ke apa, tak ingat. Tak apa, kita baca dulu ya. Berkata al-A'mash, boleh jadi sahabat dah ni. Qala al-A'mash nubitu anna baina du'aihim wa baina ijabatil malik iyahum alfa amin. Diceritakan kepadaku, kata al-Amash tadi, diceritakan padaku bahawa jarak di antara permohonan mereka dengan jawapan malaikat Malik 1000 tahun. Maknanya tuan-tuan, itu satu bentuk penyiasatan lagi, menunggu. Dah tunggu sambil menunggu, sambil kena seksa, sambil menunggu, sambil kena seksa. Nak tunggu jawapan Malik yang dia nak kata. Jawapan Malik kata apa tadi? Dia minta supaya hukum bunuh. Maka malaikat Malik kata, kamu tinggal dalam ni sampai bila-bila. Nak ke jawapan macam tu tunggu 1000 tahun. Pun kita tahu bilangan hari akhirat tak sama dengan dunia. Tuan-tuan tahu kan, sehari di akhirat sama dengan berapa tuan-tuan? 1000 tahun dunia tuan-tuan. Menunggu ni penyiksaan, memang penyiksaan. Dalam neraka lagilah seksa. Menunggu. Dan kita ni, tabiat kita ni tak suka menunggu kan. Tak suka tak menunggu. Pergi klinik beranang sudahlah. Pergi klinik beranang, mari pukul 8 lagi. Tengok orang ramai, ya Allah, berpuluh orang. Tunggu lepas sejam doktor tak panggil, lepas sejam doktor dalam perut tu, serabut perut aku doktor ni. Nak salah doktor mana, orang ramai berpuluh. Maknanya kita tak suka menunggu ni, tak suka menunggu. Kalau boleh pergi klinik beranang tu pukul 8:05 dah kena panggil dah. Tapi nak cerita menunggu dekat sana 1000 tahun akhirat tuan-tuan, sambil kena seksa. Ini di klinik beranang ada kursi duduk kan. Ada kursi duduk sekurang-kurangnya. Allahu Rabbi, maknanya menunggu tu pun seksa, tekanan kuat. Saya laju sikit Qala fayaqulun ud'u rabbakum fala ahada khairun min rabbikum fayaqul. Kata Nabi SAW, kata mereka itu saling berkata, mohonlah kamu pada Tuhan kamu, maka tiada seorang pun lebih baik pada Tuhanmu. Baru tahu, lepas kena tolak ke malaikat apa semua, pakat duk kata, kita pakat tolong dengan Tuhan. Masa dunia dulu, nak angkat tangan, nak doa daripada Allah, susah. Bukan kita lah, kita ni alhamdulillah kan. Sebenarnya tuan-tuan, golongan yang macam kita ni, yang mari masjid ni sikit sangat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok sendiri lah. Yang mari masjid macam kita ni sikit sangat. Berapa persen tak tahu. Boleh jadi 5%. Mana yang tak boleh jadi, wallahualam. Maknanya besar majoritinya bukan kaki masjid. Tak reti nak masjid. Bahkan tuan-tuan jangan underestimate. Ramai di kalangan orang kita tak solat tuan-tuan. Ramai. Bahkan
duduk sama-sama laki perempuan tak kahwin tu dah jadi terikut-ikut perangai orang putih. Jangan main-main. Ini yang berlaku, tuan-tuan, ini yang berlaku. Itu sebab saya kata angkat tangan pun jarang-jarang, bahkan setengah-setengah tak kenal nak angkat tangan minta tolong dengan Tuhan. Bila dapat nikmat tak reti nak bersyukur, bila kena musibah tak reti nak angkat tangan minta tolong, tiba-tiba mari akhirat nak minta tolong, baru tahu dah kena teruk dah tu, atas bawah kiri kanan dah kena teruk, baru nak angkat tangan. Agak-agak jangan jadi pada keturunan kita lah. Kita minta doa bermula daripada kita, siapa anak cucu kita, jangan ada kena yang macam ni, teruk. Kemudian dalam ayat ni ada 4 baris ni, boleh habis sikit boleh tuan-tuan 5 minit Lepas tu dalam hadis ini bila nak minta dengan Tuhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut satu bentuk doa yang satu bentuk doa yang berkaitan dengan mereka ni, yang mereka mohon Allah abadikan dalam ayat surah Al-Mu'minun ayat 106 107. Baik, doa dia macam mana? Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, telah dikuasai atas kami oleh kecelakaan kami, dan dahulu kami adalah orang-orang yang sesat. Maknanya masa Allah cerita ni keadaan mereka merintih, dah teruk ni, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah teruk sangat ni. Dah muka macam zombie lah masing-masing kan, kena bantai. Saya ulang balik. Ya Tuhan, telah kalah atau dikuasai atas kami oleh kecelakaan kami, dan dahulu kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya. Baru minta Allah keluarkan daripada neraka. Yakni kembalikanlah kami ke dunia. Minta balik dunia, tuan-tuan. Minta balik dunia. Tuan-tuan, benda ni berlaku start daripada pada mahsyar lagi. Tengok tu takut selalu. Ada ayat-ayat yang cerita keadaan daripada mahsyar pun minta lagu tu juga. Tak salah saya tengok dalam surah Abasa bahagian ujung tu. Keluarkanlah kami daripadanya, yakni kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali kepada kekafiran, maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka dia janji, kalau kami balik ke dunia, kami buat perangai juga, maka kami orang-orang yang zalim. Hadis ni bersambung. Qala fayujibuhum. Nabi berkata, lalu Allah menjawab kepada mereka, ikhsa'u fiha wala tukallimun. Allah jawab apa? Tadi malaikat Malik jawab dah. Tak usah cakap banyak, mu duduk dia. Apa yang kamu lalu ni macam tu lah. Ni Allah berjawab. Ikhsa'u fiha wala tukallimun. Tinggallah dengan hina-dina dalamnya, jangan kamu bicara dengan aku. Allahu Rabbi. Allah jawab aku tu. Samalah keadaan. Katakanlah satu orang tu dia buat salah dengan mak dia. Dia deraka ke mak dia. Teruk sangat deraka ni, satu hari dia pergi minta maaf ke mak dia. Mak kata, mu pergi balik, mu pergi jahanam. Rasa-rasa macam mana berlaku pada budak tu? Rebah, tuan-tuan. Inilah keadaan yang berlaku di antara orang-orang yang engkar bila Allah kata, kamu tak usah cakap dengan aku lah. Padahal masa tu tak ada naungan melainkan naungan Allah, tuan-tuan. Kita tahu tak tahu, tuan-tuan, masuk saja alam, dibangkit saja di padang mahsyar, kita dah sedar, tuan-tuan. Tak ada orang boleh angkat kepala melainkan izin Allah. Tak ada orang boleh angkat, buka mata tengok ke atas melainkan izin Allah. Mana ketika itu
Manusia langsung tak ada daya. Tak kira siapa. Menteri, Perdana Menteri, Raja, Firaun, Karl Marx. Tak ada apa, tuan-tuan. Ni kita takut, tuan-tuan. Bila sampai ke peringkat, mu tak usah cakap dengan aku. Kalau Allah kata gitu, habislah kita. Habis, tuan-tuan. Akhir sekali, Nabi kata, qala fa'inda dhalika ya'isu min kulli khair. Berkata Nabi SAW, ketika itu putus asalah mereka dari segala kebaikan. Mana putus asa sangat-sangat. Putus asa sangat-sangat, tuan-tuan. Dahlah sakit, dahlah muka jadi macam zombie dah. Wa 'inda dhalika ya'khudhuna fi wa 'inda dhalika ya'khudhuna fi zafir wal hasrati wal wail. Dan ketika itu juga mengambil mereka itu pada nafas besar. Mana tarik nafas panjang-panjang, dan menyesal serta celaka. Allahu Rabbi. Itulah dia hadis yang agak panjang yang kita baca. Kalau tuan-tuan nak baca, nak tengok balik ni, boleh buka lah kitab Baharul Madhi. Nak pun boleh photostat apa yang ada pada saya ni, ambil gambar, tengok berulang-ulang. Tolong baca kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita jadi baik, isteri kita jadi baik, dan kita juga jadi baik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.